InsyaAllah kita mula dengan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan dan peluang pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu insya-Allah dalam salah satu daripada program-program kita untuk kita membina satu penyelesaian, satu solusi kepada umat dalam keadaan umat pada hari ini berada dalam keadaan yang lemah tetapi sedang menuju kepada kebangkitan insya-Allah. Jadi yang pertama sekali pada malam ini, marilah sama-sama kita mengimbas kembali tentang berkenaan dengan iman-iman kita, berkenaan dengan amalan kita, supaya kita dapat merasakan bahawa antara perkara yang penting untuk kita sama-sama membina kekuatan ialah dengan kita meneliti dan melihat rawasib jahiliyah, iaitu karat-karat jahiliyah, dosa-dosa kita, kelemahan kita, keaiban-keaiban kita, kehinaan kita, yang mana semua itu adalah merupakan perkara-perkara yang akan menghalang kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Jadi perkara yang penting pada hari ini bukanlah sekadar beramal, beribadah, tetapi kita kena memastikan bahawa kita sentiasa dalam keadaan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sebenarnya nak sambung sikit apa yang telah kita bincangkan semalam, berkenaan dengan Baitul Maqdis, tetapi kita akan fokus kepada perkara yang bersangkut paut dengan kebangkitan insya-Allah. Jadi salah satu daripada ucapan pemimpin-pemimpin daripada Israel, Yahudi, yang mana berhubung dengan perjanjian damai dan berhubung dengan kita kata tolong-menolong, ta'awun antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi yang telah kita tahu melalui Abraham Accord yang berjalan pada tahun 2000, bermula daripada 2016 lagi, tetapi 17 dan 19 telah diaktifkan secara intensif. Dan kemudian kita melihat bagaimana dalam ucapan-ucapan, antara saya petik ucapan daripada parti Likud, pemimpin dia, yang menyatakan bahawa ada dua jenis perdamaian. Dan hakikatnya dia kata ada dua jenis perdamaian dengan urusan orang Islam ni. Ni orang Yahudi sebut, orang Zionis. Yang pertama dia kata perdamaian dibuat sekiranya ada di antara mereka yang mahu bersama dengan demokratik, negara yang demokratik. Dan yang kedua, perdamaian yang dibuat bersama dengan negara-negara diktator. Jadi ada dua jenis perdamaian saja yang diiktiraf oleh Zionis, Itu yang pertama, berdamai dengan negara yang nak demokrasi, quote and quote democratic countries. Yang kedua ialah negara-negara yang diktator. Yang pertamanya dia kata kita akan berdamai dengan mereka dengan perjanjian-perjanjian, dengan janji setia dalam dengan semua pihak dan dihormati. Dan kemudian yang ini kita tengoklah macam mana negara-negara yang digambarkan Israel sebagai negara demokrasi yang terbaik sekali, disebutlah di Arab, di Middle East. Kemudian yang kedua, dengan diktator ini dia kata kita berdamai dengan mereka dengan cara
menawarkan kepada mereka kekuatan yang ada pada kita dan sama-sama tidak berlawan, menggunakan ketenteraan. Jadi maknanya dengan detektor ni dia berdamai dengan cara melihat memelihara detektor, memelihara pemimpin detektor, sama macam Amerika. Jadi daripada ucapan ini menyatakan tentang hakikat musuh yang ada, iaitu Zionis, iaitu Al-Masih Dajjal dan tenteranya, bahawa mereka akhirnya akan mengizinkan negara-negara, kawasan-kawasan yang akan dipimpin oleh demokrasi mereka, dan juga ataupun kalau diktator ataupun raja-raja ataupun pemimpin yang memegang autokratik, pemimpin secara dictatorship itu, maka yang itu dengan cara mereka mengawal dengan menggunakan tentera, iaitu maknanya orang yang diktator ni akan takutlah, macam itu. So dia akan berdamai atas nama perdamaian, tapi sebenarnya tekanan. Jadi sama ada mereka berdamai dengan perjanjian ataupun mereka berdamai dengan ketenteraan. Jadi ini adalah strategi musuh yang ada. Ya, sebab itulah sebenarnya sama ada mereka berdamai ataupun mereka berjanji ataupun mereka berkawan, siapa-siapa sahaja yang melakukan normalisasi antara orang-orang negara-negara orang Islam dengan Israel tadi, maka sebenarnya ialah kita tunduk pada dia. Sebenarnya kita tunduk kepada ketenteraan Israel, ketenteraan Yahudi. Dan dari situlah sebenarnya apabila perkara ini, strategi ini dijalankan, maka inilah yang akan melahirkan yang disebut Israel Kubra. Israel Kubra, Israel yang besar, yang menjadi matlamatnya di antara sungai Nil dengan sungai Euphrates ataupun sungai Furat. Dan ini akan meliputilah Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, Iraq, Mesir dan sebagainya. Jadi bermakna apa pun perhubungan diplomatik yang ada dengan Israel bermakna adalah satu kerugian kepada umat, keaiban, kehinaan kepada umat, sama ada orang Arab ataupun orang Islam. Jadi nak sebut kat sini sebenarnya apabila digambarkan Israel itu dia berdamai dengan sesuatu negara, ataupun kita kata Israel itu bersama dengan sesuatu negara yang melakukan normalisasi yang boleh iktiraf Israel tadi, yang telah pun dijalankan sejak daripada Abraham Accord itu, maka kedua-duanya itu mereka pastikan mereka boleh menguasainya. Jadi dia tak ada buat macam yang dia tak boleh kuasai, dia akan serang dan dia akan perang. Dia akan serang dan dia akan perang. Jadi contohnya lah, katakanlah kita kata Iraq itu di bawah kepimpinan Islam, maka Iraq itu akan diserang dan diperangi. Bismillah. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana mereka sebenarnya bukanlah berdamai sebenarnya. Mereka bukanlah berbaik-baik dengan orang Islam, nak tolong orang-orang Arab. Bukan. Sebenarnya mereka ada sikap untuk memperluaskan Israel Raya. Inilah yang berlaku. Sebab tu kita jangan tertipu dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Dan di sinilah kita melihat wajib berazam. Di dalam diri kita, wajib kita menegakkan cita-cita kita yang tinggi. Sebab sekarang ni kita tengok yang berlaku di Masjid Aqsa, bagaimana mereka menyerang, menghentam, memukul, membunuh, menangkap. Kita melihat satu video, saya dapat banyak video daripada sana, daripada Palestin sendiri, direct daripada Masjid Aqsa, menghantar video-video yang direkam dengan kamera telefon. Mereka mengambil gambar daripada jauh dan daripada dekat, dari dalam, daripada luar masjid, menunjukkan bagaimana Israel, orang tu tak duduk tengah baca Quran, tengah semayang, dia pergi bantainya, dia tembak dia kata dengan peluru getah, tetapi cukup untuk mencederakan. Bila orang tu dah jatuh, dia pukul, dia tendang, dia pijak, Quran ditendang, masuk dalam masjid dengan menggunakan boot dia, dan sebagainya. Malahan bukan saja tentera-tenteranya, polis-polisnya membantai orang Palestin, orang Israel, orang-orang yang Islam yang ada dalam Masjid Aqsa, yang i'tikaf, dan orang yang menjaga Masjid Aqsa, murabitun. Tapi mereka juga orang awam, maknanya orang-orang Yahudi Zionis ini yang awam, bukan tentera, bukan polis, juga melakukan perkara yang sama kepada umat Islam. Kemarin seorang anak kita kata remaja lah, telah ditembak oleh seorang
orang Yahudi. Orang Yahudi yang bukan polis, bukan tentera. Dia tembak situ je. Ada orang Yahudi ambil gambar, ambil video, dia bagaimana dia menembak budak tu. Dia tembak, lepas tu dia masukkan pistol dalam badan, dalam baju dia terus jalan masuk lari. Dan orang Yahudi semua kepung-kepung, jangan bagi nampak. Jadi bukan hanya tentera yang menembak dan melaksanakan kekejaman kepada sahabat-sahabat kita di sana, saudara kita di sana, tetapi juga orang-orang yang kita kata orang-orang awam, orang awam juga melakukan kekejaman di Baitul Maqdis. Jadi kita lihat inilah sebenarnya apa yang mereka lakukan sekarang, dan sebenarnya apa yang berlaku kepada kita pada hari ini sebenarnya bukanlah perkara yang baru, tetapi telah berjalan sejak sebenarnya sebelum daripada 1948 lagi. 1948 tu ketika negara haram Israel ditubuhkan pada 15 Mei itu, peristiwa Nakba itu, daripada situlah bermulanya rentetan disebut Nakba, iaitu dihalaunya 700,000 lebih orang Palestin keluar daripada tanah air mereka, kampung mereka, rumah mereka dan sebagainya. Dan selepas itu berlaku peperangan sehinggalah disebut Naksah. Naksah ni maknanya kekalahan. Salah satunya peperangan disebut sebagai peperangan bulan Ramadan. Peperangan bulan Ramadan yang juga disebut sebagai peperangan Yom Kippur. Yom Kippur yang berlaku pada tahun 1973. 1973 dalam bulan Ramadan, dan juga digambarkan sebagai Ramadan War, peperangan Ramadan dalam bulan Oktober. Oktober yang mana digambarkan pada masa itu, kita kata orang-orang Islam ni, orang-orang Arab ni bersatu, diketuai oleh Egypt dan Syria, dan kemudian Saudi, Algeria, Jordan, Iraq, Libya, Kuwait, Tunisia, Morocco, Cuba, Sudan. Supported pula by Soviet Union, East Germany, North Korea, Pakistan dan Lebanon. Jadi dalam peperangan Yom Kippur ini, itu peperangan pada tahun 1973, yang mana melawan dengan Israel. Dia seorang dia je. Tapi dia seorang dia bukan dia seorang dia je. Dia supported by America, supported by Portugal, supported by Netherlands, Greece dan beberapa negara yang lain. Yang sebut kat sini, peperangan Yom Kippur itu adalah merupakan salah satu peperangan tentera Ahzab, iaitu gabungan daripada tentera-tentera Israel dan juga Amerika dan sebagainya, dan kemudian bergabung dengan orang Arab pun bergabung, tapi atas dasar Arab. Saudi pun ada, Jordan pun ada, Egypt pun ada dan sebagainya. Jadi daripada peperangan itu, bulan Ramadan, berlaku pada bulan Ramadan, orang Islam, negara-negara Arab kalah. Kalah teruk sehingga menyebabkan berlakunya apa yang digambarkan satu kejayaan tentera Yahudi menguasai lagi. Golan Heights semua diambil, Terusan Suez sebagainya diambil dan sebagainya. Jadi sinilah kita lihat sebenarnya ini semua adalah merupakan rentetan daripada peperangan-peperangan tersebut, dan walaupun sungguh pun dari sudut peperangan tersebut, dari sudut negaranya kalah orang Arab tadi, tetapi ada di kalangan mereka yang berperang itu terdiri daripada kita panggil NGO lah, ataupun pertubuhan-pertubuhan Islam. Antaranya ialah Al-Muqawamah Asy-Sya'biyah, yang mana mereka berjuang di Terusan Suez, di Bandar Suez pada 24 Oktober, yang mana mereka telah dipimpin antaranya Al-Mujahid Al-Haj Hafiz Salamah rahimahullah dan juga saudara-saudaranya, dan mereka telah mempertahankan Suez, itu Mesir. Ini bukan tentera negara ni, ini tentera orang kampung ni, orang yang ada kepahaman Islam ni, mempertahankan Mesir, dan akhirnya mereka ni berjaya mengusir musuh. Mereka berjaya mengusir musuh Zionis. Dan begitu juga dengan barisan penentang Al-Muqawamah Asy-Sya'biyah Al-Lubnaniyah. Lubnaniyah iaitu satu barisan penentangan daripada Lubnan, juga telah memaksa kekuatan tentera Amerika pada masa itu yang bersama Israel berundur daripada Lubnan. Ini adalah amalan-amalan yang hebat daripada kita kata kelompok-kelompok Taifah yang berlaku, yang ada di Palestin dan di Mesir pada masa itu, di sekitar Syam dan Mesir pada masa itu, yang berjaya menghalau tentera Israel dan juga tentera-tentera Amerika. Dan daripada
daripada pertembungan itu mereka telah berjaya menguasai di kawasan Lebanon, di kawasan Suez. Telah berjaya dan akhirnya sebahagian daripada mereka mula nak masuk ke Quds. Barisan penentang Islam disebut Al-Muqawwamah Al-Islamiyah, satu kelompok, satu taifah. Dan Al-Muqawwamah Al-Islamiyah yang mana mereka telah pergi masuk ke dalam Quds untuk mempertahankan dan berjaya. Yang terdiri daripada mereka yang ada kefahaman Al-Ikhwan Al-Muslimin. Mereka yang mempunyai kefahaman Ikhwan Muslimin, mereka yang mendapat fikrah daripada didikan tarbiyah, dakwah dan tarbiyah tadi, mereka telah berjaya memasuk ke dalam Al-Quds dan sebagainya, sehingga dalam pertembungan itu sekurang-kurangnya 60 orang daripada Zionis mati di kalangan mereka, dan daripada kematian itu memecahkan kesombongan mereka, sebab mereka dah kalahkan tentera negara Egypt, kalah tentera Lebanon, kalah tentera negara-negara ni yang bergabung ni, Syria, Jordan, Iraq, Kuwait, Saudi, Yaman dan sebagainya bergabung tadi tu. Mereka bergabung nak lawan Israel, kalah. Tapi rupa-rupanya tentera yang kecil. Tentera-tentera kecil ni, orang kampung ni. Tetapi orang kampung yang ada iman, orang kampung yang duduk dalam tarbiyah, orang kampung yang hidup dalam keadaan berjuang dengan ikhlas, yang berhajatkan kepada jalan jihad fisabilillah, menyelamatkan kita kata Al-Quds pada masa itu. Dan kemudian mereka telah berlawan dengan iman dan ikhlas, dengan niat untuk mati syahid fisabilillah. Maka mereka ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah dikhianati oleh Anwar Sadat yang seolah-olahnya dialah ketua kepada segala tentera tadi yang mewakili negara-negara Arab. Dia telah mengadakan perjanjian dengan Israel. Jadi maknanya kalau sebenarnya peperangan Yom Kippur tu, Ramadan tu, kalaulah diizinkan tentera-tentera yang ikhlas ni pergi masuk ke sana. Masuk ke sana, maka Israel akan habis. Tetapi Allah tak izin kerana Allah nak menangguhkan kemenangan, memberi kemenangan kepada yang lebih besar lagi. Jadi kita lihat di sini bagaimana keadaan-keadaan yang berlaku itu sebenarnya telah menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya umat Islam ini kuat. Umat Islam ini kuat sekiranya mereka bersama-sama dengan Al-Quran. Mereka bersama-sama dengan tarbiyah. Mereka kuat. Kelompok-kelompok kecil yang di Suez. Kelompok-kelompok kecil yang berada di Lebanon. Kelompok kecil yang berada dalam Palestin. Al-Muqawwamah Islamiyah. Gerakan penentangan dari bangsa Islam ni. Orang Islam ni. Yang telah ditarbiyah dengan tarbiyah ikhwan. Yang juga ditarbiyah dengan tarbiyah membina kekuatan iman tadi. Mereka berjaya menghalau tentera Amerika. Di bahagian mereka lah. Menghalau tentera Israel, Yahudi, Zionis pada masa itu. Sehingga kan apabila perkembangan ini telah mula bergerak dan mula lancar, ini tak ada dalam berita, tak ada lah, dalam cerita tak ada. Tapi kita dengar daripada orang yang berada di sana. Bagaimana menggambarkan, bila dah mula berkembang begitu, maka tiba-tiba Anwar Sadat mengkhianati perjuangan yang sebenar, membebaskan Al-Aqsa tadi. Dia telah mengadakan perjanjian dengan Israel, perjanjian damai. Tiba-tiba ada perjanjian damai. Tiba-tiba ada perjanjian atas nama negara-negara Arab. Atas nama negara-negara Arab. Atas nama negara-negara orang yang Islam. Jadi dia berdamai. Tiba-tiba berdamai. Sama juga macam Bosnia. Kita ada tentera-tentera Malaysia yang pergi ke Bosnia mempertahankan saudara kita yang berada di Bosnia daripada serangan Serbia. Begitu juga. Digambarkan apabila tentera-tentera mujahidin telah mula menguasai sempadan di Serbia dan Bosnia. Di sebuah bukit gunung. Bukit yang mana bukit itu adalah bukit pertahanan yang strategik. Maka ketika itulah datang United Nations masuk nak meminta supaya berdamai. Bila Islam nak menang, berdamai. Bila Islam nak menang, berdamai. Tetapi sebab itu mereka mengkhianati balik. Mengkhianati semula. Sebab itulah perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan normalisasi, memberi perdamaian kepada Israel tadi, sebenarnya bukanlah orang-orang yang mahu benar-benar menegakkan Al-Islam, even nak menegakkan bangsa Arab pun tidak. Mereka bukan nak tegakkan bangsa mereka pun. Mereka hanya nak menegakkan kepentingan kepimpinan mereka sahaja. Ini yang berlaku di Middle East, di Timur Tengah. Yang kita tengok sejarah berulang. Tetapi pada kali ini, mereka berhadapan dengan para mujahid. Semuanya, para mujahid yang ada ni, mereka tunggu dan lihat saja. Mereka tunggu dan lihat, tengok aja. Saya tahu di kalangan tuan-tuan perempuan ni ada CIA pun ada, Mossad pun ada yang mendengar cerita-cerita kita ni kan. Tetapi insya-Allah barakah pertolongan Allah, tak boleh ditahan-tahan. Islam akan menang, mukmin akan menang. Insya-Allah. Jangan takutlah.
Maka sebab itulah pada malam ini kita ingin melihat sebenarnya pertembungan demi pertembungan yang berlaku di Palestin. Adakah wajib kita tolong? Wajib kita tolong. Wajib kita tolong. Paling kurang kita kena doa kepada mereka. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi Palestin. Fil Aqsa. Kita minta pada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah orang Islam, orang-orang yang lemah, mustada'afin. Orang-orang yang berjuang di Masjid Aqsa, minta pertolongan. Kita paling kurang doa. Lebih sikit daripada itu, kita beri bantuan kepada mereka dengan apa yang kita mampu. Jadi itu yang kita kena buatlah. Tapi apa yang kita lihat yang berlaku di Palestin pada hari ini dan juga apa yang kita lihat yang berlaku di seluruh dunia, sebenarnya lah tanda-tanda menunjukkan bahawa umat Islam akan semakin bangkit. Apa tanda kebangkitan umat Islam? Apabila musuh mula menekan, mula menyerang, mula menzalimi, mula menangkap, mula membunuh umat Islam secara zalim. Dan dia ditangkap, dizalimi bukan saja di luar masjid tapi di dalam masjid. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, pada malam ni kita nak kena sama-sama rasa bahawa kita perlu ada satu himmah azimah, satu cita-cita yang tinggi, yang besar. Tidak mesti ada dalam setiap diri kita ini orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang mengaku dirinya dengan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengaku dua kalimah syahadah wajib di kalangan kita untuk mempunyai satu perasaan, satu cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi, keazaman yang kuat, himmah azimah. Himmah, kita kata keazaman yang tinggi, yang agung, aliyah yang tinggi. Tidak. Kita kena bangkitkan dalam jiwa kita satu perasaan bersandar, bergantung, menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ingin membebaskan jiwa kita daripada penyakit al-wahan yang sedang menimpa majoriti umat Islam hari ini. Kita nak membebaskan penyakit al-wahnu, iaitu hubbud dunia wa karihatul maut yang sedang menghantui, membanjiri, menjadi satu penghalang besar kepada jiwa-jiwa umat Islam. Hendaklah kita menambatkan hati kita kepada pertolongan Allah, yakin dengan kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan kepada kita. Allah akan bagi kemenangan. Kita perlu yakin, kita perlu bangkitkan semangat, jiwa yang tinggi, pemikiran yang tinggi, cita-cita yang tinggi untuk mengatasi arus gelombang tsunami al-wahan, penyakit al-wahan yang ada di dalam jiwa dan ada dalam diri kita juga hari ini. Kita nak bersenang-senang, nak bersenang lenang kan. Tak mau susah sikit. Kalau duduk kemah, susahlah duduk kemah. Kalau tak ada air, susahlah tak ada air. Kalau tak ada elektrik, susahlah tak ada elektrik. Kalau kita rasa susah, kita nampak susah dulu. Kita nampak beban dulu. Kita nampak kepayahan dulu. Kita nampak keburukan dulu. Sebelum kita melihat nikmat Allah, rahmat Allah. Kita melihat kepada sesuatu yang dikatakan sebagai kekuatan. Kita hari ini duduk dalam arus yang mana mengajak kita supaya kita ikut aja, lemah aja. Tak apalah, tak boleh buat apa dah. Kita apa nak buat kan? Kita ni sedikit, kita ni tak ada apa-apa. Orang yang sedar ni tak ramai dan sebagainya. Inilah perkara yang perlu kita buang daripada hati kita. Al-wahan, iaitu hubbud dunia, cintakan dunia, berpuas hati dengan dunia, redha dengan dunia, nak mencari dunia. Wa karihatul maut, benci, takut kepada kematian. Ini adalah perkara yang sama-sama kita nak perhatikan. Sebenarnya daripada apa yang kita lihat dalam sejarah-sejarah yang ada, menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan umat yang ada pada hari ini, sebenarnya mereka kuat. Sekiranya mereka dapat membebaskan diri mereka daripada penyakit al-wahnu itu, al-wahan. Jadi kita hari ini dalam bulan Ramadan, dan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan untuk kita tajdid, melaksanakan tajdid, bukan lagi Ramadan sekadar beribadah. Kita dah ruangan untuk beribadah ni merupakan suatu ruangan yang mungkin anak-anak bolehlah semua pakat-pakat beribadah.
Tapi bagi orang yang beriman, orang yang ada kefahaman, orang yang ada pemikiran, orang yang ada kesedaran, orang yang hajatkan kepada keselamatan akidahnya di dunia ini, sementara berada dalam kemuncak fitnah yang sedang mendatang ini, maka bukan ibadah yang kita cari dalam bulan Ramadan ini, tetapi kita mencarikan kepada dalam bulan Ramadan ini ialah kekuatan untuk tajdid, melaksanakan kebangkitan. Melaksanakan kebangkitan yang kuat. Jadi sebab itulah dan di sini pada hari ini saya nak sentuh sedikit bersempena dengan Ramadan dan kebangkitan. Kita berada di pertengahan Ramadan ini, maka kita nak melihat kepada beberapa perkara insya-Allah yang saya nak sebutkan sini. Salah satunya tajuknya Ar-Ribat. Ar-Ribat. Ar-Ribat dan kebangkitan di dalam bulan Ramadan. Jadi Ar-Ribat ini sempena dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan perkuatkanlah sabar kamu, dan kamu ikatlah diri kamu dengan perjuangan. Warabitu. Warabitu, kita akan tengok apa maksud perkataan rabitah ini. Kita ikatkan diri kamu dengan perjuangan, dengan kekuatan dan kesabaran. Wattaqullah. Jadi Allah kata apa? Allah kata bersabar, kuatkan sabar dan ikat diri kamu dengan kesabaran dan kekuatan sabar, iaitu perjuangan tadi, maka itu tanda takwa. Itu tanda takwa. Siapa yang tidak boleh bersabar, siapa yang tak boleh kuatkan sabarnya, siapa yang tidak boleh ikat dirinya dengan perjuangan, maka mereka tergolong daripada orang yang tidak bertakwa atau orang yang kurang bertakwa. Maka Allah gambarkan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, semoga la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya mencapai kemenangan. Jadi dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh beberapa daripada perawi, antaranya Tabrani, antara juga diriwayatkan oleh Suyuti dalam kitabnya ditulis, juga dalam beberapa kitab yang lain. Saya bacakan hadis ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah. Awal urusan kepada Islam itu adalah kenabian, nubuwatun wa rahmah, iaitu kenabian dan rahmat. Summa yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian selepas itu terbinalah khilafah dan rahmah. Summa yakunu mulkan wa rahmah. Selepas itu berlakulah, dikata sini ialah kerajaan-kerajaan Islam dan rahmah. Lepas khilafah, kerajaan. Khilafah ni maknanya kepimpinan Islam ini duduk di bawah satu Amirul Mukminin. Kemudian berlakulah khilafah, berlakulah mulkan, pemerintahan Islam. Mungkin dekat sana sikit, sana dekat sini sikit. Warahmah, dan ada rahmat sebab masih ada Quran dan Sunnah. Summa yakunu imaratan warahmah. Kemudian selepas daripada itu, berlakulah pemerintahan dan rahmah. Jadi mungkin dia bukan dalam bentuk kerajaan yang sebenar, tetapi kerajaan yang sedikit-sedikit yang dan sebagainya, yang dan rahmah, ada lagi rahmah. Summa yatakadamuna alaih takadumul humur fa alaikum bil jihad. Maka selepas daripada itu kamu akan berhadapan dengan kekuatan ataupun dengan mereka atau pemimpin yang saling berebut-rebut. Pemimpin yang saling berebut-rebut, kan. Jadi Allah gambarkan, Rasulullah SAW gambarkan kepada kita akan berhadapan dengan pemimpin yang berebut-rebut. Yang mana pada masa itu, fa'alaikum bil jihad. Maka ketika itu kamu wajib berjihad. Fa'alaikum bil jihad. Wa inna afdal jihadikum ar-ribat. Dan sebaik-baik jihad itu adalah ar-ribat, iaitu orang yang terikat dengan perjuangan. Dan wa inna afdal ribatikum, dan paling baik, paling afdal ribat itu terikat dengan perjuangan, itu adalah
Asqalan, iaitu yang berada di Asqalan. Jadi kita lihat di sini bagaimana keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana akan berlaku fasa-fasa kepimpinan yang kita pun dah tahu dah. Maka pada ketika itu maka digambarkan apabila telah berlaku perebutan, pemimpin-pemimpin berebut, tak ada dah negara-negara pemimpin kalau ada pun berebut-rebut, ni macam sistem demokrasi inilah. Kita berebut nak jadi pemimpin. Bila kata berebut-rebut ni maknanya bismillahirrahmanirrahim. Kita berebut-rebut untuk jadi pemimpin. Berebut jadi Perdana Menteri, berebut nak jadi menteri. Maka pada ketika itu, Nabi kata apa? Pada masa itu, fa'alaikum bil jihad. Maka kamu kena berjihad. Berjihad ni maknanya bukanlah perang. Semata-mata berjihad ni bermula dengan jihadun nafs. Dan sebab itu Nabi kata apa? Wa inna afdal jihadikum ar-ribat. Dan sebaik-baik, seafdal jihad itu, pada kamu itu ar-ribat, mengikat diri kamu dengan perjuangan. Wa inna afdal ribatikum asqalan, dan sebaik-baik ribat itu adalah di Asqalan. Jadi sebab itu dari sini pada malam ni kita nak kena faham bahawa untuk kita menyambut segala peristiwa yang berlaku di Masjidil Aqsa, berlaku di Gaza, berlaku di Yaman, berlaku di Syria, berlaku di negara China, berlaku di mana-mana sahaja. Termasuklah di negara kita. Berlaku perkara-perkara yang kita kata merosakkan akidah, merosakkan umat, maka kita fa'alaikum bil jihad. Nabi kata kamu kena berjuang. Kamu kena berjuang. Dan salah satu juang yang disebut sini afdalul jihad. Afdalul jihad itu afdalul jihadikum ar-ribat. Ar-ribat. Jadi kita nak tengok ar-ribat. Ribat ni apa? Jadi malam ni nak tengok sikit ar-ribat supaya kita faham. Ar-ribat ini adalah antara sebab yang akan menyelamatkan seseorang daripada siksa kubur. Jadi orang yang ribat fi sabilillah, maka mereka ini adalah orang yang akan diselamatkan daripada azab. Dia tak kena azab. Dia tak kena azab. Jadi kejap nak habis dah dia punya. Bateri nak habis. Jadi salah satu daripada kelebihan kita nak sebut pada malam, nak cerita pasal ar-ribat lah malam ni. Sebab kita nak menghampiri kepada 100 apa dipanggil? 100 pula. 10 hari terakhir Ramadan ni kan. Jadi insya-Allah. So ar-ribat ini sebenarnya digambarkan di sini dalam hadis-hadis yang ada kan, bahawa berjuang pada jalan Allah adalah salah satu daripada perkara yang akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Daripada azab kubur. Jadi ar-ribat itu diambil daripada ungkapan rabtul khail, iaitu kita mengikat kuda. Itu perkataan asalnya lah. Iaitu dengan kata lain, maknanya bahawa kita sentiasa berjaga-jaga di perbatasan daerah kaum muslimin. Itu secara khusus, secara syaraknya. Tetapi secara yang lebih khusus, ar-ribat ini maknanya kita sentiasa menjaga kekuatan-kekuatan Islam yang ada, yang kita pegang, yang kita diamanahkan padanya. Jadi orang yang melakukan ribat itu disebut murabit. Murabit ini ialah orang-orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu daripada kebaikan orang yang berjuang pada jalan Allah ini, ar-ribat ini, orang yang murabit ini ialah mereka akan diselamatkan daripada azab kubur. Mati yang pertama, azab kubur dia selamat. Dan apabila azab kubur selamat, maka insya-Allah dia akan selamat di padang mahsyar dan akan sampai ke syurga Allah. Jadi sebagaimana digambarkan oleh Uthman radhiyallahu an, Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu an, dia kata apa? Dia kata satu hari dia duduk dengan kubur-kubur, dekat depan kubur, maka dia menangis. Maka kata sahabat-sahabat dia, "Ya Amirul Mukminin, kenapa menangis? Bukankah engkau telah dijanji syurga?" Kata Uthman, kata, sesungguhnya ni kubur ni adalah tempat yang pertama sebelum tentu masuk masuk dalam kubur ni, belum tahu lepas azab dia tu. Sebab kalau siapa yang dia azab di kubur, dia akan diazab di akhirat. Siapa yang terlepas azab kubur, insya-Allah dia akan terlepas azab di akhirat. Jadi nak sebut kat sini kan, salah satu daripada perkara yang melepaskan kita daripada azab kubur itu ialah ar-ribat fi sabilillah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis yang diriwayatkan Imam daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ribatu yaumin wal lailah khairun min siyamin syahrin wa qiyamihi wa in mata hara alaih amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriyal alaih rizquhu wa aminal fitan wa aminal fattan. Berjuang, ribat maknanya kita berpegang, kita mengikat diri kita dengan perjuangan. Maknanya mempersiapkan perjuangan adalah sebahagian daripada perjuangan. Maknanya jihad tu berpegang dengan persiapan jihad adalah merupakan sebahagian daripada jihad. Maka ar-ribatu yaum kan, kamu berribat, mengikat diri kamu dengan perjuangan pada sehari, walailah, sehari semalam, khairun, lebih baik daripada kamu berpuasa siyami syahrin, iaitu berpuasa selama sebulan bersama-sama, wa qiyamih, dengan bangun malam, dengan kamu berqiyam, iaitu kamu salat. Wa in mata, dan sekiranya kamu mati, khara alaih amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriyah, iaitu akan mengalirlah pahala-pahala amal yang telah kamu lakukan itu, dan tetap mengalir sehinggalah kepada bila-bila mendapat rezeki daripada Allah dan dijaga daripada fitnah kubur. Dan kemudian digambarkan kamu akan mendapat satu kebaikan, iaitu kamu akan terhalang daripada azab kubur. Ini hadis riwayat Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Hakim, Ahmad dan lain-lain. Jadi rupa-rupanya bila kita menjaga diri kita daripada terkeluar daripada perjuangan di atas jalan Islam ini, jalan Allah ini, maka rupanya itu akan menyelamatkan kita daripada azab kubur, aman daripada azab kubur. Hadis yang lain daripada Faddalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mayyit nukhtamu ala amalih illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluh ila yaumil qiyamah wa ya'manu min fitnatil qabr. Al-Qamaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Setiap mayat, setiap yang mati akan ditutup amalnya. Maknanya bila mati habis amalannya. Illa, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan berjuang pada jalan Allah. Mata murabitan. Murabitan maknanya bukanlah berjihad ni mesti pergi ke medan perang. Tapi murabitan, orang yang bekerja, orang yang beramal, orang yang menjaga sempadan, orang yang menjaga tugasan JDT, tugasan-tugasan JDT, jihad dakwah dan tarbiyah, tugasan-tugasan harakiyah yang benar-benar, maka disebut murabitan fi sabilillah. Maka orang-orang yang menjaga, mengikat dirinya dengan amalan-amalan jihad fi sabilillah itu, maka pahalanya akan berkembang sampai ke hari kiamat. Dan dia akan diselamatkan, diamankan. Wa ya'manu min fitnatil qabr. Maka dia akan diamankan, diselamatkan daripada azab kubur, fitnah kubur. Jadi ini hadis sahih juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata murabitan fi sabilillah ajrallahu alaihi amaluhu salih alladhi kana ya'malu wa ajra alaihi rizqahu wa amina minal fattanil wa ba'athahu Allahu yaumal qiyamatin amina minal fazar. Siapa-siapa sahaja yang mati dalam keadaan ribat mengikat dirinya dengan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya ganjaran sebagaimana ganjaran soleh yang dulu dilakukan. Maknanya pahalanya itu terus sampai kiamat. Sampai dia tengah ribat, dia berjuang, tiba-tiba Allah izin dia dibunuh, syahid, dibunuh dan sebagainya, syahid. Maka pada gitu amalan yang dilakukan tu berterusan. Kalau dia selalu puasa dia berterusan. Kalau dia sembahyang berterusan. Kalau dia selalu baca Quran dia berterusan. Dan dilimpahkan kepadanya rezeki. Dia dapat rezeki lagi, dah mati tu dapat rezeki lagi. Wallahu a'lam bissawab. Banyaklah rezeki yang diceritakan oleh para ulama kita, tapi rezeki dan kemudian aman dari fitnah kubur. Allah selamatkan daripada azab kubur. Dan Allah akan membangkitkannya bila bangkit di yaumul mahsyar dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang daripada huru-hara dan panik, kekacauan di yaumul mahsyar.
Dia akan tenang. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan juga yang lain-lain dan hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis semua sahih yang saya bawa ni. Kemudian Abu Umamah radhiyallahu an, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa-siapa yang mati murabitan fi sabilillah, dalam keadaan mengikat dirinya dengan persiapan, dengan perjuangan jihad fi sabilillah, ammanallah min fitnatil qabr, maka dia akan diamankan, dia akan dijaga, dipelihara daripada azab kubur. Daripada azab kubur. Ini hadis sahih juga, Tabrani dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat bagaimana ribat ini, kita menjaga diri kita kekal istiqamah dengan perjuangan. Apa maksud perjuangan tadi? Untuk menegakkan din Allah. Sebab peperangan sedang berlaku sekarang peperangan ni. Kita sedang diserang dengan penyakit akal. Akal yang lalai. Akal yang lemah. Nak tidur aja. Nak rehat aja. Kan, perut membesar aja. Memboyot je perut. Lagi puasa, lagi memboyot perut. Kan. Makan aja, tidur aja. Dan sebagainya. Kita nak mengikut nafsu sahaja. Maka siapa-siapa yang tidak menjaga, tidak mengikat dirinya dengan perjuangan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah, kan, maka rugilah dia. Kalau Allah izin mati kita, tak dapat apa yang digambarkan sebagai aman. Aman, kita bebas daripada azab kubur, fitnah kubur. Dan bebas, malahan bukan saja itu, maka kalau kita rabit, kita menjadi murabitan, ataupun kita menjadi orang yang ribat di atas jalan Allah tadi, amalan kita seolah-olahnya kita berpuasa sepanjang hari. Kita bangun malam, solat sepanjang malam. Kita baca Quran sepanjang masa. Jadi nak sebut kat sini, pahalanya Allah bagi berganda-ganda. Ini keutamaan orang yang ribat fi sabilillah. Ini afdal jihad ar-ribat. Ribat ni maknanya kita menjaga diri kita, mempersiapkan diri kita tadi. Baik. Dan di sinilah kita lihat bagaimana dalam hadis-hadis yang lain, Allah menggambarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis sahih juga. Semua hadis sahih malam ni, tak ada yang dhaif. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, ya Rasulullah, pernah ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, siapakah manusia yang paling afdal? Siapa manusia yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Yang paling afdal di kalangan orang beriman itu ialah orang yang berjuang pada jalan Allah dengan jiwa mereka, dengan harta mereka. Jadi hari ini kalau kita ikut arus, kita akan jadi alwahan. Alwahan ni apa? Alwahan ini dia cinta dunia, hubbud dunia. Kerja pun kata je kerana Allah. Kerana Allah ni kata, saya bekerja kerana Allah, saya mengajar kerana Allah, saya berniaga kerana Allah, saya belajar kerana Allah. Tapi rupanya yang dicarinya dunia. Hati masih suka kepada dunia, mencari glamour. Glamour ni kalau ambil gambar tu, ambil video tu, jadi nak sebut kat sini, bagaimana Nabi gambarkan kepada kita, afdal, manusia yang paling afdal ialah manusia yang menggunakan, yang berjihad, berjuang dengan pada jalan Allah dengan jiwanya dan dengan hartanya. Maka orang itu bertanya, ya Rasulullah, selepas daripada ni siapa? Siapa pula selepas ini? Mu'minun fi sya'bin minasya'ban. Ya'budullah wa yad'un nasa min syarrih. Seorang mukmin yang pergi ke gunung, maknanya ketika mana zaman yang merosakkan akidah. Jadi Nabi ayat hadis ini menunjukkan bahawa sekiranya apabila zaman yang merosakkan akidah, semua orang sesat, semua orang menyesatkan. Dia bukan sesat je, menyesatkan. Maka orang ini, beriman ini, mereka pergi menjauhi manusia. Maka Nabi gambarkan pergi ke gunung, menjauhkan diri daripada manusia. Dan dia menjaga ubudiyah dia kepada Allah di situ, dan meninggalkan manusia dalam hal-hal yang buruk tadi. Inilah orang yang kedua terbaik. Jadi orang yang kedua terbaik, dia tak mampu berjuang lah. Dia duduk dekat tempat yang sunyi, lari daripada orang kaum yang sesat dan menyesatkan. Dia bukan sesat ni, ulama-ulama mentafsirkan jadi sesat dan menyesatkan. Maknanya kita dah tak boleh buat apa dah. Dah tak boleh nak buat dakwah, tak boleh dah. Masa tu kita dah ditekan, mungkin diancam.
dan kita pula tidak ada kekuatan, maka diizinkan kita untuk pergi ke satu tempat yang lain, mungkin di gunung dan sebagainya, untuk kita memelihara kesesatan. Bukan pergi gunung dulu. Jangan salah faham. Sehari semua pakat-pakat pergi gunung. Gunung paling tinggi, Gunung Kinabalu. Pakat semua pergi Gunung Kinabalu. Kan? Orang Sabah lah. Kan? Orang Malaysia, orang Semenanjung ni pergi Gunung Tahan, Gunung Ledang. Pergi gunung dulu. Allah, Rasulullah bukan kata gunung dulu. Yang pertama tadi berjihad dulu. Kena buat dakwah dulu. Kena buat tarbiyah dulu. Kena berjuang dulu. Apabila dah tak boleh dah, maknanya dah dikepung dengan sesat dan menyesatkan, barulah kita nak selamatkan akidah kita, nak selamatkan iman kita, agama kita, barulah dia pergi ke tempat yang orang tak ada. Nabi kata pergi ke tempat yang orang tak ada kat situ, sebab dia tidak mahu, dia mahu meninggalkan perkara-perkara syarrih, iaitu perkara kejahatan yang ada kepada mereka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi maknanya kita tengok hari ni, bila tengok Palestin kena serang, bila tengok Masjid Aqsa kena serang, tengok semua tu, jangan kita nampak yang tu kesian. Memang kita kena kesian, tapi yang lebih kena buat ialah kita kena menjadi murabitun. Kita menjadi murabitun sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabarlah kamu. Maksudnya sabar ni nak pegang Islam ni. Nak pegang iman ni, nak dalam tarbiyah ni, nak dalam dakwah ni, nak dalam jihad ni. Sabar. Kemudian, wasabiru. Kuatkan sabar. Kuatkan lagi kesabaran. Warabitu. Dan pegang, ikat diri kamu dengan perjuangan. Bila dah berada, barulah kita bertakwa. Wattaqullah. Barulah bertakwa. Dan barulah kita berjaya. La'allakum tuflihun. Barulah kita berjaya. Jadi bukan lari dulu. Bukan prepping dulu. Bukan cabut dulu. Bukan duduk seorang-seorang dulu. Bukan. Itu bukan sunnah dia. Ini hadis ni jelas. Bukhari dan Muslim menyatakan kena berjuang. Lepas tu bila dah tak mampu berjuang, tak mampu berjihad, tak mampu berdakwah, tak mampu sebab kita diserang, mungkin dikepung, mungkin kita nak disesatkan dan sebagainya, bawa ahli keluarga kita tempat yang orang tak ganggu, barulah. Bukan bawa kita saja-saja tunggu situ sampai mati. Sebenarnya kita kena tunggu untuk bina kekuatan, kerana janji Allah akan ada kekuatan. Dalam satu hadis lain, tadi hadis Bukhari Muslim, wa an Sahal bin Sa'id. Saya baca hadis panjang, saya baca makna je. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah telah bersabda, ribatun yaum fi sabilillah. Rasulullah menggunakan perkataan ribat lagi sekali. Ribatun yaum fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat, seorang yang menjaga dirinya, yang mengikat dirinya dengan perjuangan pada jalan Allah itu dalam selama satu hari. Lebih baik daripada dunia. Minat dunia wa ma 'alaiha, dan apa yang ada pada dunia tadi. Jadi ribat ni lebih baik daripada dunia. Satu hari je digambarkan. Warauhatu yaruha. Dan satu tempat untuk meletakkan cambuk daripada salah seorang daripada kamu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dalam syurga, minta maaf. Jadi tempat memukul kuda, cambuk ni. Memukul kuda yang ada di syurga Allah. Nabi nak gambarkan apa yang ada kat syurga tu, tempat pukul kuda tu pun lebih baik daripada dunia ni. Seluruh dunia. Yang kita kagum dengan dunia ni, yang kita kagum dengan orang gaji. Gaji berapa? 70,000. Wah, engineer dekat Dubai. 70,000. Kan harga nilai gaji dia. Berapa gaji? 100,000. Wah, kita punya lah. Berapa kamu punya harta? 3 trilion. Banyak orang terkaya di dunia dan sebagainya. Yang kita kata hebat dunia ni, yang rumahnya hebat, keretanya hebat, semua yang dikatakan hebat tadi, kan? Tempat meletakkan cambuk ni yang pukul kuda tu, kuda lari. Di dalam syurga tempat letak lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Kemudian
Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-'abdu fi sabilillah ta'ala awil ghadwa khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan orang-orang yang keluar daripada rumahnya dalam rangka berjihad pada jalan Allah, sama ada pada waktu pagi dan petang, adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya ribat pada jalan Allah itu adalah merupakan satu yang penting sangat. Baik. Jadi sekarang macam mana nak buat proses ribat tu? Macam mana nak membina ribat, ar-ribat. Inilah insya-Allah yang akan dibuat oleh Ansar pada hujung minggu ni, insya-Allah di Melaka. Kita akan menceritakan macam mana nak membina kekuatan ribat fi sabilillah, yang mana ribat itu adalah afdalul jihad. Afdalul jihad ar-ribat. Dan afdalul jihadikum ar-ribat. Jihad kamu yang paling baik sekali ialah ar-ribat. Jadi kita nak sebut sini macam mana proses nak ribat. Kita baca hadis ni, kemudian kita akan cerita sikit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda. Saya bacakan makna hadis riwayat Muslim sahih, apakah kamu mau tahu ala adlukum ala ma yamhullahu bihi, apa kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Amalan ni dia boleh dua benda. Satu, menghapuskan dosa. Yang kedua, mengangkat darjat. Menghapuskan dosa di mana Allah SWT takkan azab kita. Takkan azab kita dalam kubur antaranya. Allah akan memberikan keamanan. Memberikan keamanan dalam kubur. Maknanya amalan ni akan menyebabkan dalam kubur, contohnya dalam hadis yang sebelum tadi, terbebas daripada siksa kubur. Dan kemudian amalan yang akan mengangkat darjat. Apa maksud mengangkat darjat? Kalau orang yang mati pada ribat fi sabilillah, seolah-olahnya dia sedang bersembahyang sepanjang malam. Dia berpuasa sepanjang hari. Dia baca Quran sepanjang masa. Pahalanya mengalir sampai kiamat. Itu darjatnya tertingkat. Dia dah duduk dalam kubur dah rehat. Dia dah rehat dah. Dah rehat. Kan? Kubur ni kan rehat bagi mukmin. Tapi darjatnya naik. Ni kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahukah aku tunjuk kepada kamu apa amalan yang boleh menghapuskan dosa dan yang boleh mengangkat darjat? Sahabat-sahabat pun cakap, sahabat-sahabat pun kata, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Nak ya Rasulullah, nak tahu apa dia, semua nak tahulah amalan tu. Maka Nabi pun mengatakan, yang pertama, menyempurnakan wuduk. Menyempurnakan wuduk. Bila kita ambil semayang betul-betul. Jangan laju-laju, jangan tak cukup syarat. Contohnya kalau wajib muka ni, kan daripada sini, daripada anak rambut ni sampailah sini, contohnya kita baca sungguh-sungguh kan. Kemudian tangan daripada ujung jari sampailah ke siku, menyempurnakan wuduk. Kemudian itu hak zahir. Yang batin pula dalam keadaan bertaubat pada Allah, bertaubat kepada Allah. Kan, astaghfirullah, Allahumma inni a'udzubika. Kita baca doa, kita baca istighfar kan. Maknanya menyempurnakan wuduk ni maknanya bukan hanya zahir, batin sekali. Nabi kata apa? Menyempurnakan wuduk, tetapi bukan sekadar menyempurnakan wuduk, kamu menyempurnakan wuduk saat-saat yang tidak disukai. Maknanya susah, ketika susah, contohnya ngantuk sangat nak ambil semayang ni. Ataupun sejuk sangat nak ambil, mungkin kita dekat kawasan ada salji, sejuk sangat nak guna air tu. Saya pernah sekali tu nak ambil sembahyang masa tu tengah sejuk, kami travelling, nak ambil sembahyang sejuknya tak ada heater kan. Ada sekali tu kena guna air daripada ais salji tu, kita ambil salji kupur-kupur gitu, dia ada air sikit-sikit tu sapu, sejuk kan, memang sejuk lah kan. Jadi kata Nabi SAW, kamu menyempurnakan wuduk pada saat-saat kamu tak suka, melawan nafsu lah. Dan kemudian kamu memperbanyakkan langkah kaki ke masjid. Pergi masjid selalu. Dan menunggu solat setelah solat. Maknanya menunggu solat. Maknanya kita menunggu solat setelah solat. Maka Nabi kata apa? Fazalikum ar-ribat. Nabi sebut 3 kali. Yang demikian itulah ar-ribat.
Maknanya, apa yang Nabi nak gambarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini, bahawa sesungguhnya ar-ribat itu adalah proses untuk kita menguasai nafsu kita, melawan nafsu kita, melaksanakan amalan yang paling sempurna, yang paling kualiti. Yang digabungkan dengan wuduk, taharah, menjaga kebersihan. Taharah, menjaga kebersihan, dan wuduk juga bermaksud kebersihan dalam dan luar. Maknanya zahir dan batin. Kebersihan zahir dan kebersihan batin. At-taubah. Kemudian Nabi gambarkan berjalan menuju ke masjid. Masjid maknanya nak berjamaah. Menghidupkan jamaah. Hayah jama'iyah. Amal jama'i. Menghidupkan jamaah. Menghidupkan kekuatan jamaah. Dan kemudian digambarkan sini ialah kamu menjaga solat kepada solat. Maknanya kamu banyakkan masa untuk menghadap Allah. Yang akan kita bincangkan minggu ini insya-Allah. Besok bermula malam lah, malam besok. Sabtu, the whole day sampai Ahad insya-Allah. Kita akan berbincangkan tentang hakikat i'tikaf, uzlah dan khalwat sebagai persiapan kebangkitan. Kita akan cerita tentang persiapannya. Kita akan menceritakan bagaimana untuk membina kekuatan supaya kita boleh ribat fi sabilillah. Dan ribat inilah afdalul jihad. Siapa yang boleh ribat fi sabilillah, insya-Allah dia boleh berjihad fi sabilillah. Sebab Nabi kata apa? Afdalul jihad ar-ribat. Afdalul jihadikum ar-ribat. Seafdal jihad pada kamu itu adalah ar-ribat, mengikat diri kamu dengan perjuangan. Sanggup bersusah payah, mencari sahabat, bersama sahabat. Mencari sahabat ke pusat, ke markas, jumpa dengan sahabat-sahabat, beraktiviti. Melakukan hayah jama'iyah, kehidupan berjamaah. Melakukan amal jama'i, amal-amal secara berjamaah. Jadi rupa-rupanya, fazalikum ar-ribat, kata Rasul. Pada Rasul, fazalikum ar-ribat, fazalikum ar-ribat, fazalikum ar-ribat. 3 kali Nabi gambarkan. Hadis sahih Imam Muslim. Jadi sebab tu insya-Allah tuan-tuan, bulan Ramadan ini salah satu perkara yang kita nak sama-sama pelihara dalam rangka untuk kita bangkit tajdid di akhir zaman bersama dengan al-mahdiyin, iaitu mereka yang mendapat hidayah Allah, bersama dengan taifah mansura, iaitu kelompok-kelompok yang akan menang, bersama dengan taifah najiyah, kelompok yang akan berjaya. Maka digambarkan sini, kita mesti melatih diri kita supaya boleh ar-ribat fi sabilillah. Maka apakah antara amalan ar-ribat fi sabilillah yang kita nak hayati? Ialah uzlah. Uzlah dan juga ataupun kita sebut sebagai khulwat, ataupun kita sebut sebagai i'tikaf. Kalau di bulan Ramadan kita panggil i'tikaf. Jadi insya-Allah kita akan adakan satu program untuk memahami konsep ini dan menghayati konsep ini. InsyaAllah secara jama'i kita akan buat di Rimbunan Kasih di Melaka. InsyaAllah bermula daripada Jumaat malam. Kita akan ada tazkirah sikit. Kemudian kita akan ada cerita sikit. Kemudian lepas tu paginya, hari Sabtu the whole day sampai malam. Dan kemudian insyaAllah sampai hari Ahad. Dan kemudian kita akan memberi cadangan-cadangan amalan-amalan apa yang sepatutnya kita buat. Sehingga melahirkan uzlah syu'uriyah tammah. Jadi sebelum ni orang duk sebut uzlah syu'uriyah tammah. Ini mengasingkan hati secara menyeluruh. Tapi kita tak pernah buat latihan. Jadi bagi mereka yang dah ada teori tentang uzlah syu'uriyah tammah ni, mereka duk sebut aja tapi tak tahu nak buat macam mana. Akhirnya duk teori je. Duk teori je. Tak boleh dah. Kan? Duduk sama dengan orang ni habis. Dia seorang ni. Tapi kata saya ni nak da'i. Saya bagi seorang da'i, para duat, uzlah syu'uriyah tammah itu wajib. Wajib. Dan pada seorang mutarabbi dan juga seorang murabbi, orang yang nak mendidik orang, uzlah syu'uriyah tammah ini wajib. Ini itu kaedah syarak dari kaedah apa? Kaedah apa namanya tarbiyah. Apalagi seorang yang ingin menjadi mujahid, seorang yang menjadi al-akh al-mujahid, seorang saudara yang boleh berjuang. Lebih lagi, uzlah syu'uriyah tammah ini wajib. Jadi bukan konsep. Selalu orang cakap konsep je macam gini macam ni. Tak, kita insya-Allah akan latih.
Jadi pada hari Sabtu ni kita akan latih. InsyaAllah bermula malam. Kita akan solat. Siapa yang boleh datang awal, kita boleh berbuka puasa sama-sama di Rimbunan Kasih. Di ladang rakyat Rimbunan Kasih Melaka. Dan kemudian selepas tu, kita akan the whole day kita akan buat sampai malam. InsyaAllah sampai hari Ahad kita akan melatih i'tikaf. Kemudian mudah-mudahan bila kita faham konsepnya, maka lepas tu kita akan pergi, sasar kita 10 terakhir. 10 terakhir kita pakat i'tikaf belaka. Pakat i'tikaf belaka. Dan macam mana cara dan kaedahnya kita akan insya-Allah kongsikan pada masa. Sebab kalau kita i'tikaf tanpa ilmu, dia akan jadi permainan syaitan. Apa contoh permainan syaitan? Kita i'tikaf tapi otak kita ni menerawang keluar. Handphone ada kat tangan kita lagi. Handphone pun ada lagi. Masih duk fikir tentang dunia. Duk fikir tentang benda lain. I'tikaf kita habis. Maknanya kalau kita i'tikaf, kita nak uzlah, kita nak i'tikaf, kita nak bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, tetapi kita tidak ada ilmu, maka kita masih bermain-main. Bermain-main. Kita ingat kita dah okey dah, duduk kat masjid dah. Duduk kat mana? Masjidil Haram. Tapi buat maksiat dalam masjid. Apa maksiatnya? Tengok handphone. Handphone pula tengok benda yang haram. Tengok benda yang haram di dalam Masjidil Haram. Masjid tu bukan Masjid Haram, Masjidil Haram. Masjid tu masjid yang dimuliakan. Al-Haram dimuliakan. Tapi kita buat benda yang haram, yang dilarang oleh Allah. Jadi, kan, tak jadilah. I'tikaf, tapi bermaksiat. Fikirannya menerawang. Kemudian baca Quran sikit, tidur, letih, tidur. Betul lah dapat pahala. Tidur kat masjid, i'tikaf, dapatlah pahala. Tetapi kita dapat tak persiapan untuk al-ribat? Tak dapat. Persiapan untuk al-jihad? Tak dapat. Bila kita tidak dapat mempersiapkan al-ribat wal-jihad, fi sabilillah, maka jangan mimpi untuk bersama dengan al-mahdiin. Jangan mimpi untuk bersama dengan tajdid dan kebangkitan di akhir zaman. Kita hanya bercakap je. Jadi kita kena tahu macam mana. Macam mana nak buat. Dia kena ada ilmu. Dia bukan hanya sekadar kita ikut-ikut gitu je. Dia mesti dilatih. Mesti ada tamrin. Jadi uzlah syu'ariyah tammah itu, kita mengasingkan jiwa kita secara menyeluruh daripada jahiliyah dan sekitarnya. Dia perlu dilatih. Bukan sekadar makna kita tahu. Kita boleh syarah uzlah syu'ariyah tammah. Kita boleh syarah. Kita boleh bagi hadisnya, ayatnya. Tetapi tidak ada latihan. Akhirnya diri kita ni tidak boleh bebas daripada maksiat. Tak boleh bebas daripada jahiliyah. Jadi insya-Allah kita akan buat pada minggu ni. Siapa yang berkelapangan, mintalah lapangkan diri. Siapa yang tak berkelapangan, mintalah lapangkan diri. Mudah-mudahan kita dapat meramai dan memenuhkan masa insya-Allah. Cuma pada kali ini kita akan pecahkan masa masak, kena masak. Kita akan pecahkan nanti insya-Allah yang akhwat kena masak. Jangan semua duduk dalam masjid, surau semua. Tak ada orang nak masak. Dah tak ada orang nak makan, tak ada orang nak makan. Ada masanya laki-laki masak ke, ada masanya perempuan masak ke, tapi kita kena ada masa untuk masak sama-sama. Jadi kita ni bukan ada, kita bos, kita duduk dalam surau, duduk masjid, kita tahu makanan sampai aja. Tahu makanan sampai, kita buat sama-sama. Sebab kita nak berhadapan dengan Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Jadi insya-Allah pada hari Sabtu ini, bermula malam Jumaat malam, Sabtu the whole day, insya-Allah kita akan melaksanakan program uzlah syu'ariyah tammah, latihannya, konsepnya, latihannya dan penghayatannya. Insya-Allah kita akan cerita bagaimana nak buat, dan kemudian selepas itu insya-Allah kita akan latih diri kita untuk i'tikaf di dalam musallah Ansar, dan insya-Allah selepas itu kita boleh buat di mana-mana sahaja. Bagi wanita, kita kena faham konsep tersebut supaya benar-benar dapat kita menghayati. Contohnya dia tak sama dengan suluk. Suluk lain. Suluk lain. Ada orang kata tanya saya, suluk sama ke Ustaz? Suluk ni selalunya lah dia tidak bersifat syamil dan kamil. Dia tidak bersifat menyeluruh. Jadi sebenarnya uzlah, khalwat, apa ni kita kata i'tikaf bukan kita nak asingkan diri daripada manusia selama-lamanya ke macam itu, tapi sebenarnya itu adalah membina kekuatan. So kekuatan apa yang nak dibina? Kita akan bincang. Kekuatan apa yang nak dibina? Apa yang Nabi bina dalam Gua Hira? Gua Hira itu apa yang Nabi bina? Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW untuk
perjuangan yang besar. Jadi maknanya uzlah, khalwat, bersendirian dengan Allah itu ataupun i'tikaf itu dia mempunyai dia punya rukun-rukunnya. Dia mempunyai dia punya kaedahnya. Jadi dia mempunyai syarat-syarat sahnya ada. Jadi dia bukan sekadar macam. Kemudian dia ada aspek tarbiyahnya, dia ada aspek dakwahnya dan dia ada aspek jihadnya. Barulah dia akan menjadi murabitun, menjadi orang yang mengikat dirinya dengan perjuangan. Kalau tidak dia akan jadi murahbiyun. Macam panggil rahbah itu dia kata pendeta. Rahib-rahib. Yang hanya fikir pasal bersih jiwa je, diri sendiri. Dia nak jadi baik, nak bersih hati, tetapi luar penuh dengan maksiat dan mungkar. Luar penuh dengan kezaliman dan penganiayaan. Dia nak fikir dia baik, tapi di luar. Maka kata Rasul SAW kepada dia, "Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna." Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tidak kisah dengan urusan umat Islam, falaisa minna, bukan daripada kalangan kami. Falaisa minhum, bukan daripada kalangan mereka orang Islam tadi. Jadi kita tak naklah kita uzlah, kita solok, kita fikir diri kita je nak zikir dekat dengan Allah, nak baik dengan Allah. Tetapi tidak berlaku dakwah, tidak berlaku tarbiyah, tidak berlaku jihad fi sabilillah. Inilah satu konsep yang kita kena faham. Hari ini banyak konsep telah kita dapat ramai perkara yang telah terlari daripada, tersasar daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita mengulang kaji pada hari ini. Kalau boleh siapa yang baru datang, baru masuk ni, cuba tengok daripada mula. Kita berbincang tentang peperangan yang sekarang ini berlaku di Palestin, di Al-Aqsa, dan kemudian berlaku juga peperangan ini dalam bulan Ramadan, dipanggil The War of Ramadan, ataupun peperangan di bulan Ramadan, Yom Kippur pada tahun 1973. Yang mana dalam peperangan itu negara-negara Arab berkumpul bersama-sama nak lawan Israel. Kalah teruk, kalah. Kemudian bila tentera-tentera Taifah Mansurah yang ada di Suez, yang ada di Lebanon, yang ada dalam Aqsa dah mula mengalahkan Israel, mengalahkan tentera Amerika pun habis. Tentera Amerika lari di Lebanon, lari keluar masa tu. Jadi bila dah nak menang, maka tiba-tiba ketua kepada pemimpin Arab ni mengisytiharkan perdamaian pula, nak damai pula. Damai maknanya kalah lah. Dia kalah, diisytihar dia kalah lah. Anwar Sadat yang mengkhianati perjuangan Islam pada masa itu. Jadi saya cerita pada awal tadi, mudah-mudahan siapa yang tu boleh tengok, mudah-mudahan dapat sekuen yang kita bincang pada hari ini insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan apabila kita memahami akan hakikat dakwah, tarbiyah dan jihad dalam konteks yang menyeluruh, sebagai Islam itu yang bersifat menyeluruh tadi, insya-Allah maka kita akan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minin min ahyat min al-amwat. Dan kita baca doa rabitah sama-samalah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fa'atik Allahumma rabitataha wa limuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syara sururaha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, saya minta kalau boleh malam ni buat solat hajat. Buat solat hajat. Dan apabila kita rasa nak buat baik itu susah, maka sudah tentulah ada sesuatu yang mengganggu. Sama ada nafsu kita, dosa kita ataupun syaitan
daripada kalangan jin dan manusia yang mengganggu kita. Maka mintalah Allah pertolongan dan kekuatan supaya kita boleh beramal, supaya kita boleh berjihad, berjuang. Jadi bila apa yang saya sebut sini pada hari ini mungkin akan diganggu oleh mereka yang tidak suka kepada perjuangan. Jadi minta pada Allah kekuatan, insya-Allah. Minta pada Allah kekuatan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita. Sebab contohnya kalau datang program ni memang susah, ada je gangguan. Ada gangguan, sama ada diri sendiri ataupun mungkin juga gangguan daripada yang lain, daripada luar. Jadi kita minta pada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita minta ke Allah, insya-Allah. Kita tangguhkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.